Okey, faham tadi? Apa maksud transformasi? Okay, ini kamu highlight, bukanlah highlight, kamu nanti catat dalam buku tulis, ini dia. Transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Jadi kalau objek asal dia segitiga, mesti transformasi dia juga segitiga. Tak boleh tiba-tiba jadi poligon, pentagon ke hexagon, tak boleh. Dia mesti kekalkan berupa bentuk. Okay. Tengok contoh satu. Antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okay, tengok A. Okay, dari A objek dia jadi B. Adakah ini transformasi? Ya atau tidak? Ini ya atau tidak? Okay. Semua pilih satu jawapan. Ya atau tidak? Transformasi atau bukan? Okay, Ophelia jawab ya. Lagi? Yang lain? Gwen jawab ya. Hui Rong jawab ya. Lagi? Hui Ping ya. Angelina ya. Ivy ya. Ada lagi yang belum jawab? Okay. Jawapan dia ialah transformasi. Kenapa? Rupa bentuk dia tak berubah. Walaupun dia terbalik, rupa bentuk dia masih sama. Okay. Jadi jawapan dia ya. Kita tengok B pula. Okey. Tengok anak panah. Bila tengok anak panah, ini ialah objek. Daripada M, dia berubah kepada N. Adakah dia transformasi? Ya atau tidak? Okey. Satu dapat jawab ya lagi. Dua orang. Tiga, empat. Lima. Okey. Setuju jawapan dia? Ya. Bentuk dia masih kekal. Walaupun kedudukan dah berubah. Dari atas dia turun bawah. Tadi ni terbalik. Okey, C. Ya atau tidak? Adakah P dan Q ialah transformasi? Tidak. Ophelia tidak. Hui Rong, Hui Ping, Gwen tidak. Ivy tidak. Okey. Angelina tidak. Kenapa? Okay. Kalau kamu jawab tidak, kenapa dia bukan transformasi? Why? Siapa dapat bagi penerangan yang ringkas? Kerana berubah rupa bentuk. Berubah bentuk. Ini bintang ni berapa sisi P? 10 kan? Sini 10. 10. Ini 14. Okey? Berubah bentuk. Tiba-tiba jadi bentuk lain. Jadi dia bukan transformasi. Okay, D. Adakah dari K kepada L merupakan transformasi? Okey, cuba jawab penuh. Tidak kerana apa? Kita tahu dah dia tidak kerana? Tidak kerana? Tadi kamu jawab yang sama kan? Sebab dia sama. Jadi kamu samalah. Tidak kerana berubah rupa bentuk. Okey, ini dia punya jawapan. Ini transformasi kerana tidak mengubah rupa bentuk. Ini transformasi kerana hanya berubah kedudukan, tidak berubah rupa bentuk. Tapi bila bukan transformasi, alasan dia kerana berubah rupa bentuk. Kita tak boleh panggil dia transformasi.
Sebab objek dan image dia tidak sama. Okey, contoh satu. Siapa faham sepenuhnya angkat tangan. Okay, very good. Senang je. Cikgu rasa bab ni setakat transformasi dengan translasi tu senang. Okay, tak ada masalah sebab tak ada pengiraan yang ni. Tengok objek je, tengok gambar dia. Okay, kita tengok contoh dua pula. Ni kan. Okay, dia kata rajah di sebelah menunjukkan A, B, C, D, E, F ialah objek. Okay, this one ini kamu label dia objek. Objek. Okay, dan P, Q, R, S, T, U image. Ini image. 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 Okay. Kemudian dia kata nyatakan image bagi titik C. Titik C ialah objek. Okay, mana pasangan image dia di sini? Di bucu ni. C duduk dekat bucu L. Okay, mana kawan dia? Mana image dia? Mana kembar dia di L satu lagi? Apa jawapan dia? Okay, Ophelia jawab T. Okay, lagi yang lain? Gwen jawab T lagi. Setuju ke T? Yang lain apakah jawapan dia? Okay, Ivy jawab T. Hui Rong T, Hui Ping T. Okay. Sini kamu bulatkan. Betul tak? Okay. Betul Image bagi titik C ialah T. Bentuk yang sama, kedudukan yang berlainan. Jadi itu dia punya image. Sini kiri objek, kanan image. Okay. Dengan cara yang sama, kita cari pula image bagi garisan AB. Tengok gambar ni, AB. Pakai ni ya. Apa? Dah ada jawapan dia? Apakah di manakah dia punya kawan? Ini AB. Manakah image bagi AB? Ini terbalik kan? Jadi kamu kena pusing dia balik. SR. Setuju? Allah. Okay, ini image, ini objek. Ini objek kan? Objek. Objek. SR image. Semua dapat SR? Okay. Tengok. Image SAB ialah RS ataupun SR. Mana-mana lah kamu nak sebut. Tapi biasanya ikut alfabet lah. OPQRS. Jadi dia tulis sini RS. Boleh faham? ABSR. Siapa faham? Angkat tangan. Kamu terbalikkan je. Ini image ni terbalik. Ni kamu pusing dia balik. Jadi AB ni kawan dia SR, geng dia. Dia punya image. Ini objek dia asal. A, B, C, D, E, F ni asal. P, Q, R, S, T, U ni image. Cuma dia terbalik je. Dia terbalik je. Jadi A, B, objek. Jadi image dia ada di bawah ni. Okay, kita tengok ni pula. Sudut Sudut BCD. Mana BCD?
Sini B, C, D. Sini. Tuh. B, C, D. Okey, apakah image dia? Bucu yang sama. Okey, bagus Ophelia. Sini Ini dia punya sudut image. Sini STU. Sama dengan sudut STU. Tengok. Boleh faham? Contoh 2. Padankan objek dan image. Macam tu je. Padankan objek dengan image. Okey, setakat ni contoh 2. Siapa yang faham? Angkat tangan. Okay, mesti ingat mesti hafal. Lepas belajar hari ni kamu mesti dah tahu dah. Apa dia? Transformasi. Apa dia? Objek dan image. Okay, kita sambung contoh 3. Kita tengok dulu ini. Kata kunci dia congruent. Okay, macam mana eja congruent? Ini ialah kekongruenan. Okay, kekongruenan berasal dari perkataan kongruen. Okay, sini. K-O kong. Okay, lepas tu N. Okay, ini dia. Maksud dia sama. Okay, ini maksud dia. Okay, nanti kamu catat. Sama sama. Apa yang sama? Okay, ini dia. Kamu catat juga ni. Okay, dua objek kita panggil dia kongruen jika kedua-dua mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Dia mesti bentuk dan saiz yang sama. Kalau segitiga kecil, mesti dengan segitiga kecil juga. Kalau segitiga dengan segi 4, dia bukan kongruen. Dah bentuk tak sama. Saiz pun mesti sama. Kalau kamu bagi bulatan yang besar, dia mesti dengan bulatan yang besar juga. Baru kita panggil dia kongruen. Okay? Okay, kita baca statement ni. Ini contoh yang paling senang untuk kamu faham apa dia kongruen. Nampak cikgu bagi sini? Tengok ni. Ni Dia kata shilling 20 sen dan shilling 10 sen. Okey, bentuk kedua-dua ni sama. Bentuk dia bulatan, betul? Bulat. Bulat. Jadi, semua duit shilling 10 sen dia kongruen. Sebab 10 sen dengan 10 sen sama bulat, sama kecil, betul? Tapi 20 sen dengan 10 sen bukan kongruen. Okey, kenapa? Cuba jawab. Kenapa shilling 20 sen dengan shilling 10 sen bukan kongruen? Tak sama nilai bukan? Ikut maksud kongruen dalam buku teks ni. Kenapa dia bukan kongruen? Okay, syarat kongruen mesti sama bentuk dan sama saiz. Kenapa shilling 10 sen dan 20 sen bukan kongruen?
Cuba bagi cikgu sebab. Okay. Okay, bagus. Ivy tak sama saiz. Okay. Mesti ingat kongruen syarat dia ada 2. Kongruen, kamu catat, mesti sama bentuk. Dan kedua sama saiz. $20 dan $10 bukan kongruen sebab tidak sama saiz. Mana lagi besar? Shilling mana lagi besar? $10 ke $20? Okay, $20 lebih besar. Okay, ini tambahan maksud. Apa dia orientasi? Ini, hala. Okay, ini tambahan. Okay, tengok contoh 3, kamu dah salin. Antara 2 pasangan rajah di bawah, yang manakah kongruen? Nyatakan sebabnya. Okay, A. Adakah dia kongruen? Ya atau tidak? Tidak Okay, sebab apa? Tidak. Kerana tak sama saiz. Okay, bagus. Okay, bagus. Ophelia, ini tidak kerana tidak sama saiz. Dia tak boleh satu kecil, satu besar. Tidak sama saiz. Okay, jawapan dia kena penuh Kamu jawab macam ni. Tidak kongruen kerana kejap ya. Okay, padam ni. Tidak kongruen. Kerana. Okay, ini dia. Okay, B. Adakah dia kongruen? Ya, kerana sama saiz dan sama bentuk. Okay, ini kamu jawab ya. Okay, saiz sama, ini saiz tidak sama. Okay, setakat ni boleh buat? Faham Ada transformasi, ada objek, image dan kongruen. Jadi untuk latihan ni 9 hari bulan 11. Okay, kamu salin soalan dan gambar dia. Ini kongruen nyatakan sebab. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, tak ada pengiraan pun. Kamu cuma cari, kamu bagi tahu je. Transformasi atau bukan. Ini pula cari image. Ini pula cari pasangan kongruen. Adakah dia kongruen ataupun bukan kongruen. Ini pula cari dia punya padanan. Okay, boleh semua? Ini yang ini. Okay, ada soalan? Kalau faham semua, angkat tangan. Okay, bagus. Jadi untuk bab 11,
kita masuk sampai 11.1, nanti cikgu akan sambung translasi pula yang ini kita masuk nanti. Ini 11.2 ni. Ini. Okey. Okay, sekarang kamu buat kerja soalan ni 11.1, soalan 1 hingga 4. Okey, boleh semua? Okay, thank you semua.